beliau. Tu saya perkenalkan doktor tersebut. Selamat petang, doktor. Okey, boleh perkenalkan diri? Ya. I'm a Dr. Maniam, Haras Maniam. Saya homeopathy doktor. Saya tinggal di Seri Manjung ya. Umur doktor? Umur saya 72. Baiklah doktor. Okey. Tak lama lagi kita akan menyambut Hari Deepavali. Okey. Saya ingin bertanya, apakah tujuan Hari Deepavali disambut? Hari Deepavali itu macam kita daripada gelap kita keluar daripada cahaya. Habis kita buat satu yang macam apa? Macam daripada gelap kita keluar cahaya. You know the darkness, it comes to the brightness. So that from the evil darkness, they come to the light. Okey. Ke doktor masih ingat pada zaman kanak-kanak, mana lebih seronok doktor? Zaman kanak-kanak atau zaman sekarang? Masa-masa menyambut Deepavali. Okey, masa kanak-kanak, macam kita dengan kanak-kanak, dia punya cara lain. Dia punya hidupan lain. Di sekarang dia punya hidupan lain. Masa dulu dia tidak ada TV semua. Okey. Dia datang. Macam kita kalau seperti kita, bapa kita beli baju, kita dah ambil. Besok kita nak raya, kita nak pakai itu, kita nak pergi tengah wayang. Betul. Pasal kita ingat-ingat. Itu dia punya happiness, dia punya dreamness. Lain menurut saya. Sekarang ni semua ada keluar dalam rumah, semua ada. Dia tak keluar. Sudah ada TV. Everything is there. Everything is completed. Masa angka kanak-kanak, angka sambut Deepavali pakai baju tradisi atau baju moden? Kadang-kadang saya masa budak-budak saya pakai tradisi lah. Kadang-kadang ada pakai, kadang-kadang macam hari semayang saya pakai. Tradisi. Lepas itu saya pakai biasa. Ya, okey. Sekarang boleh tak doktor ceritakan amalan zaman dahulu, budaya, nilai-nilai yang baik pada masa perayaan Deepavali pada zaman dahulu dengan sekarang masih diamalkan atau tidak oleh keluarga doktor sendiri? Amalkan. Amalkan. Contoh amalannya? Macam ni. Macam dia dulu macam kita punya tradisi. Kita masa raya, kita pakai minyak, mandi dulu. Mandi apa tu nama dia? Mandi apa? Mandi minyak. Okey, mandi minyak. Mandi minyak. Lepas itu kita mandi, lepas itu kita semayang. Pakai baju, kita pergi koi. Belum lepas dia mandi dan mari dia ambil restu. Empat ibu bawa suami, kalau isteri dia sama suami dan anak-anak. Lepas itu kita dia bagi semua pakai baju, dia pergi koil, temple, lepas balik semayang sana, balik jadi orang pulang lagi. Balik tu balik kita keluarga semua dulu sarapan. Baru sarapan. Pada pendapat doktor, sesuaikah nilai-nilai ataupun amalan-amalan tradisi yang doktor amalkan pada zaman dahulu diteruskan untuk generasi akan datang oleh anak, cucu ataupun seterusnya sehingga turun-temurun? Perlukah? Perlu. Dia kena turun-turun. Habis saya punya tradisi, saya turunkan. Sekarang sudah 3 generation. Oh, 3 generasi. From my father, and from me, from dia, masuk 3 generation saya turunkan di situ. Jadi, pada pendapat saya, doktor memang menyokong amalan tradisi semasa yang diamalkan semasa Deepavali diteruskan untuk generasi akan datang. Adakah doktor setuju? Ya, setuju. Setuju sangat. Supaya tidak bagi keluarga doktor kena ikut. What's the example? Okay, this is only for January. Older is the lighting candle. Old is the lighting candle. Terima kasih doktor. Begitu panjang lebar, sedikit sebanyak daripada penerangan doktor telah membantu saya memahami amalan-amalan apa itu tujuan Deepavali disambut, dan doktor juga telah bersetuju keluarganya akan meneruskan amalan dan tradisi ini secara turun-temurun. Ya doktor? Ya. Okey. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih banyak untuk ambil sebagai orang yang boleh ditemu ramah ya. Okey. So anyway, I'm very thankful for you all. Okey. Thank you. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menemu bual rakan saya yang berbangsa India, seorang penganut agama Hindu yang akan menyambut perayaan Hari Deepavali tidak lama lagi. Saya akan bertanyakan beliau tentang
bagaimana persiapan beliau, fahaman beliau tentang cara untuk menyambut Hari Deepavali. Dengan itu, saya dengan besar hatinya menjemput rakan saya, Puan Chandra, untuk ditemu bual tentang perayaan Hari Deepavali. Hari ini? Sihat. Sihat. Okey. Di manakah Puan Chandra akan menyambut perayaan Hari Deepavali pada tahun ini? Pada tahun ini saya bercadang nak bersambut di kampung saya di Gopeng. Okay. Sepanjang menyambut perayaan Deepavali, adakah Puan Chandra nampak perbezaan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat India di kampung dengan masyarakat India di bandar? Ya, terdapat banyak jugalah perbezaannya. Kalau di bandar selalunya kita tak banyak consider tentang adat resam dan selalunya dalam rumah sahaja. Banding dengan kampung, kalau di kampung adat resam masih lagi diikuti sebab ada lagi generasi tua kan yang masih lagi mementingkan adat resam. Contohnya Deepavali sebenarnya membawa maksud barisan pelita. So menyalakan pelita tu salah satu amalan yang penting lah, yang wajib dilakukan. Lepas tu apa lagi? Kolam. Kolam adalah lukisan menggunakan beras ataupun sagu. Yang itu semua dianggap sebagai amalan-amalan penting ataupun wajib semasa Deepavali. Dan sehari sebelum kita menyambut Deepavali, selalunya kita akan menziarahi kubur nenek moyang kita, mendoakan apa-apa yang patut. Tapi kalau di bandar kita tak begitu tak begitu diamalkan. Ya, betul. Tapi kolam masih dibuat ya? Masih dibuat di kampung. Kalau di bandar rasanya diorang tak berapa ikut. Tak buatlah. Ya. Pada pendapat Puan Chandra, perlukah amalan-amalan tradisi ini dikekalkan oleh generasi akan datang? Pada saya perlu, sebab kita perlu tahu asal usul kita. Dan adat resam kita selalu mengingatkan apa yang kita sepatutnya buat dan tidak buat. Dia banyak mengingatkan kepada Tuhan dan juga akan mengeratkan lagi hubungan antara kekeluargaan. Lagi satu mungkin baju tradisional kita. Kalau di kampung kita memang consider pakai, kalau macam wanita macam saya pakai sari, dan kalau macam anak saya yang kecil tu pakai pawadai. Pawadai. Kalau yang lelaki pakai dhoti. Okey, kalau di bandar? Di bandar kita selalunya pakai seluar kemeja macam orang westerners juga. Sudah moden lah. Lagi satu, kalau dengan nenek kita ke orang-orang tua kita wajib mandi minyak. 3 jenis minyak lah. Kalau di bandar kita selalunya bangun lewat, terus ke temple ke. Tahniah lah kerana you pun masih lagi mengamalkan tradisi lama kan. Tapi adakah Puan Chandra bersetuju perkembangan sosial zaman sekarang, maksudnya you tahu sekarang dah moden, mempengaruhi cara generasi baru menyambut Hari Deepavali? Perubahan sosial yang berlaku. Rasanya ya juga. Kalau dulu terutamanya pakaian lah, kita hanya mengutamakan pakaian tradisional kita kan. Tapi sekarangnya masa Deepavali, pakaian tradisional mungkin mereka buat satu, yang lain-lainnya 2-3 pasang lain mereka lebih suka beli jeans, beli t-shirt yang moden. Mengikut arus ni lah, perkembangan lah. Ya, betul. Sosial. Okey, bagi you lebih selesa dengan pakaian tradisi? Ya, kedua-duanya. Sebab kita orang bekerja. Selalunya kalau sehari tu saya masih lagi mengamalkan, kalau ke temple mesti wajib pakai. Okey. Sedikit sebanyak Puan Chandra telah memberi maklumat kepada saya tentang bagaimana menyambut Deepavali, membuat kon. Terima kasih ya Puan Chandra kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Okey, lain kali kita jumpa lagi. Okay. Selamat pagi. Dan sekarang ini bersama saya adalah anak beliau, adik Syarmita, yang berusia 13 tahun. Jadi beliau merupakan generasi ketiga daripada keluarga Puan Chandra. Apa khabar adik Syarmita? Tahun ini akan menyambut Hari Deepavali. Okey, di manakah adik Syarmita akan menyambut perayaan Hari Deepavali? Di rumah datuk dan nenek saya. Di mana? Di Gopeng. Di Gopeng. Samalah. Pernahkah adik Syarmita menyambut Hari Deepavali selain pada di rumah datuk dan nenek? Ya, pernah di rumah saya sendiri. Di mana rumah? Di Setiawan. Setiawan. Adakah ada perbezaan tak? Ada. Apa perbezaannya? Pada hari Deepavali di rumah saya pakai
baju yang moden. Okey. Di rumah datuk saya pakai pakaian yang tradisional. Okey. Mana lebih seronok? Pakai pakaian tradisional. Baiklah, apa yang dilakukan oleh ahli keluarga adik Syamita pada malam hari Deepavali? Pada malam itu saya bersama keluarga saya akan makan makanan malam bersama. Okey, bolehkah adik Syamita ceritakan apakah perkara yang paling menyeronokkan semasa menyambut hari Deepavali? Pada malam ke malam Deepavali? Sehari sebelum hari Deepavali, Okey. saya bersama keluarga saya akan berdoa untuk datuk dan nenek moyang yang telah meninggal dunia. Okey. Pagi keesoknya kami akan mandi minyak. Oh. Pada malam itu saya akan menyala pelita Okey. di depan rumah saya. Okey. Dan saya juga akan makan makanan malam dengan keluarga saya. Apa perasaan you masa you mandi minyak tu? Saya rasa gemetar. Gemetar kenapa? Sejuk. Sejuk sangat. Oh, you mandi pada awal pagi. Pada pendapat adik Syamita, apakah perkara yang mesti, yang penting sekali yang setiap kali perayaan Deepavali disambut kita kena lakukan? Berdoa untuk datuk dan nenek moyang yang telah meninggal dunia, menyala pelita dan juga mandi minyak. Mandi minyak. Itu yang mesti dilakukan pada setiap kali hari menyambut Deepavali lah. Adakah adik Syamita rasa amalan seperti ini perlu diteruskan untuk mungkin satu masa nanti untuk anak-anak adik Syamita ke untuk generasi akan datang? You akan lakukan tak seperti mana mak adik Syamita buat lah? Tak, saya akan lakukan semua tradisional ini. Amalan tradisional ini. Okey. Terima kasih adik Syamita. Terima kasih diucapkan kepada mereka berdua. Sekian, terima kasih.